wabarakatuh. Semua sihat? Waalaikumsalam. Sihat alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah ya. Okey. Baiklah, kita tak tunggu dah sebab dah 7.48. Kita ada setengah jam sahaja masa untuk kita belajar hari ini. Jadi Ustazah harap kamu semua dah bersedia. Okey. Kita mula dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Damia. Okey, hari ini insyaAllah kita sambung lagi pelajaran kita. Minggu lepas kita dah belajar tentang syirik. Ya, syirik. Syirik terbahagi kepada berapa minggu lepas? Syirik terbahagi kepada berapa? Ni maksud syirik. Okey ya. Syirik perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua bahagian. Okey, semua dah sedia? Ya, semua dah sedia ke ni? Okey, syirik terbagi kepada dua iaitu syirik jali dan syirik khafi. Khafi ya. Okey. Jadi dalil dia fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Okey, boleh murid-murid surah Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Okey. Ni pula syirik jali. Apa syirik jali? Percaya atau mengaku. Baca Damia. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Adam, tak payah buku Adam. Saya dah tunjuk dah ni buku. Ni. Okey? Macam mana boleh tak ada buku ni? Semua orang ada buku kan? Okey, tapi tak apa. Tengok je ni slide yang Ustazah dah letak ni. Okey. Itu adalah syirik jali. Syirik yang memang terang-terangan. Kita mengaku adanya Tuhan lain selain Allah, na'udzubillah. Atau menyembah selain Allah yang Esa. Contoh apa? Terang-terangan dia menyembah berhala. Lagi dia buat apa? Menyembah matahari, menyembah bulan atau lain. Atau minta doa dan pertolongan selain daripada Allah. Pergi dekat pokok besar. Doa dekat pokok besar yang ada lilit kain kuning tu kan? Na'udzubillah. Ya. Tak mau macam gitu. Ataupun ada orang yang wali yang pandai, yang makbul doa gitu pun pergi. Boleh tak macam gitu?
Keramat ke kan yang boleh doa untuk kita. Tak mau. Okey. Kemudian kita sambung dengan akibat. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali. Apa jadi pada kita? Nauzubillah. Apa jadi pada orang yang mengamalkan syirik jali? Yang pertama, Akidah. Merosakkan akidah. Merosakkan Ya. akidah. akidahnya rosak. Yang kedua, Hilang Hilang pergunaan pergantungan. dengan Allah. Pergantungan. Ya, yang ketiga, Berdosa besar dan dimurkai Allah. ya Allah. Yang keempat, Kekal dalam api neraka. Kekal dalam Nampak tak? api neraka. Okey, seterusnya kita tengok syirik khafi. Syirik khafi, baca seorang. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Syirik kecil. Tengok dia buat apa tu. Mak mesti puji aku depan adik-adik sebab rajin solat. Hihihihi. Dia buat sesuatu kerana orang lain. Kan? Okey. Jadi, apa akibat orang yang mengamalkan syirik khafi ni? menghapuskan pahala amalan. Nampak. Pahala amalan dia terhapus. Lagi? Suka menerima Sukar. Kau menerima pandangan orang lain. Tak boleh nak terima pandangan orang. Dia rasa dia je yang betul kan? Seterusnya, menimbulkan permusuhan. Menimbulkan permusuhan. dibenci, Benci masyarakat mudah putus asa. Ya, nampak tak? Sikap-sikap negatif ni menghasilkan perkara negatif dalam diri kita. Okey, keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi pula apa? Apa saja? Keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi. Riak dalam ibadah iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata. Seperti seorang melakukan ibadah kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Kat sini nampak tak? Jadi kita kena ikhlas dalam apa juga kerja buat kita. Ya, yang pertama tadi tengok dia kata riak. Nakkan pujian, nakkan tempat dalam masyarakat. Itu adalah syirik khafi. Macam ataupun kita nakkan apa? Nakkan sanjungan orang. Na'udzubillah ya. Contohlah macam Ustazah jadi YouTuber. Okey, nak semua orang kenal Ustazah. Na'udzubillah, tak mau. Tak mau macam gitu. Niatnya ikhlas untuk menyebarkan ilmu. Macam kamu main video game kan? Main game kan? Aku hebat, nama aku orang semua kenal. Na'udzubillah kan? Kita main tu sebenarnya untuk release tension sahaja. Okey. Boleh? Macam mana cara kita nak mengatasi masalah perasaan riak? Macam mana kita nak mengatasi masalah riak? Siapa boleh jawab? Okey. Ustazah nak kamu cuba jawab ni Okey. Macam mana nak atasi perasaan riak? Mana je riak YA ke? RIAK? RIAK. Salah. Okey. Macam mana nak mengatasi perasaan riak?
Sentiasa bersyukur. Syukur lagi. Cuba jawab tu. Kamu ada butang yang kat tepi tu kan? Siapa guna telefon ke apa ke? Ya. Dua dah vote. Okey. Apa ni? Okey. Cari butang kat tepi tu poll. Poll. P-O-L-L. Jawab. Macam mana nak atasi perasaan riak? Okey, baru 5, 6. Selain daripada itu, kita juga boleh apa? Segera beristighfar sekiranya terlintas perasaan riak dalam hati. Cepat. Beristighfar. Okey. Nak baca. Okey. Okey, baru 11 ni. Ada 27 lebih kurang orang dalam ni. Cepat. Zan nak tutup dah ni. 20. Ada 29 termasuk ustazah dan slide. Maknanya kamu ada 27 orang. Mana yang lain? Tidur ke apa ni? Jangan biarkan masa habis dengan tidur aja Okey, cepat. Pagi ni cari rezeki. Tak ada buku Adam. Tak apa Adam. Kita buat ni. Buku Ustazah tunjuk dah ni. 13. Mana lagi ni? Tidur agaknya ni. Okey, masa kita pun nak habis dah 8 suku kan. Okey, Ustazah akan habiskan 8 suku insya-Allah. Lepas tu kamu boleh buat latihan Okey, sambil-sambil tu kamu boleh terus jawab. Baiklah, mari kita tengok tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam pembelajaran syirik ni, tengok apa tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca cerita ni. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey, baca seorang satu, perenggan. Berebut. Okey. Pada satu hari Nabi Muhammad SAW didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun, kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun. Kemudian mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Okey, sambung. Damia ke siapa nak sambung ni? Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas. Atas dia. Kaum musyrikin Quraisy ini juga. Kaum musyrikin ini juga. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Ada lagi yang nak baca? Musyira, Nadira, Haris, Azfa, Rosya dan Nia. Okey, Mursyidah. Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas. Aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan
Allah dengan yang lain. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau. Bagus. Okey, tahniah. Okey, siapa yang lain? Nadira? Cuba baca. Nadira ke Insyirah? Harith? Rosyadania? Dan 20 yang lain tu. Cuba baca surah Al-Kafirun. Siapa nak baca? Tak. Nanti. Bagi dia orang pula tu. Tidur je. Tidur yang respon kat Ustazah. Mak. Jap. 3. Nampaknya 3 orang ni je lah dapat markah 1. banyak. Okey, Syairah. Baca Syairah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma Tu abadtum pendek. Ada tanda mati tu. Wala ana'a. wa la ana a'budu ma Wala ni ayat 4 ni. Wala ana abidum. Okey. wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagus. Siapa lagi nak baca? Terima kasih. Damia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okey, siapa? Alia. Baca Alia. Lepas ni Ustazah nak seorang lagi baca. Mana Alia ni? Hilang dah. Hello. Alia. Okey, siapa lagi nak baca? Ya Alia pula hilang dah. Okay, cepat. Siapa nak baca? Mana ni semua orang ni? Senyap je ni. Okey, Namunggol. Damia. Mana yang lain ni? Saya pergi dapur tadi. Oh, okey. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okey. Yang lancar kamu boleh baca dengan lancar. Maknanya bila kamu biasa baca satu-satu surah tu, ayat-ayat dalam Al-Quran, nampak kamu punya bacaan lancar. Jadi kena baca. Al-Quran tu kena baca hari-hari supaya bacaan kita lancar. Okey? Jadinya sebenarnya bukan kamu tak boleh baca. Okey, siapa nak baca maksudnya? Seorang. Iris, Syairah. Syairah dah tadi. Ayah nak kau. Iris baca maksudnya. Katakanlah wahai Muhammad hanya orang kafir. Katakanlah wahai Muhammad hanya orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa kamu sembah. Hai tidak orang-orang menyembah kafir. Allah. Hai. Kita apa teruskan? Yang aku sembah. Hai. Aku sembah dan kamu tidak mahu
menyembah Allah yang kuat yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah, dan kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Okey, jadi inilah dia. Ya nampak tak tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi. Ada pula boleh dia minta Nabi mensyirikkan Allah. Mereka minta Nabi agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun. Kemudian balik memeluk agama Islam semula. Boleh ke agama buat macam tu? Buat main-main? Tak boleh. Ini adalah soal akidah. Soal akidah, pegangan dalam hati, dalam iman. Ni iman kita. Ya. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun. Kemudian mereka kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Bukan semudah itu. Kenapa tak boleh? Kenapa Nabi tak bersetuju? Agak-agak kenapa Nabi tak bersetuju cara ni? Itu sudah mensyirikkan Allah. Macam mana? Satu, kita sudah mensyirikkan Allah kalau sekiranya kita bersetuju. Satu lagi, apa dia? Umur kita kan? Kita yakin ke dalam masa setahun tu kita akan hidup? Kan na'udzubillah. Dibuatnya kita mati semasa memeluk agama mereka. Na'udzubillah, lalu mati dalam kekufuran. Nak ke? Kita tak mahu macam gitu. Tak nak Jadi kita doa, kita harap supaya Allah mengekalkan kita dengan iman. Mengekalkan kita dalam iman. Kemudian apa lagi janji mereka? Akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi. Dan jadikan Nabi orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju. Tetapi jawab Nabi apa? Nabi jawab dengan tegas, aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain. Lalu Allah pun turunkan surah Al-Kafirun. Boleh ingat semua? Surah ini diturunkan sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau. Nabi datang untuk memberikan jalan ataupun menunjuk jalan yang benar kan. Tiba-tiba nak suruh Nabi mensyirikkan Allah pula. Jadi rumusannya ialah syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Kita tak mau. Akidah kita ni kena jaga elok-elok. Nabi kata pagi dia beriman, petang dia kufur. Umat akhir zaman ni kan. Jadi kita tak mau. Kita nak iman kita pagi, petang, malam sentiasa beriman kepada Allah, tidak berlaku syirik. Kita kena selalu. Sebab tu kita solat 5 waktu kan. Dalam solat tu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Jadi kita memperbaharui. Okey, rasanya semua dapat dah? Kena ingat ni maksud syirik, pembahagian syirik, dalil syirik. Okey, semua ni kita kena ingat. Okey, mari kita tengok. Semua dah sedia? Mana Ustazah punya ni? Sekejap Ni Johar. Okey. Okey, mari kita tengok kuis sikit sebelum Ustazah habiskan kelas pagi ni. Okey, tu link.
Baru 10, 11, 12, 13, 14. Kuis ramai pula. Tak ramai pula yang jawab Kamu ni. Satu soalan je. Apa dah. Okey, terus cepat-cepat. Nak habis dah masa. Okey. Besar dah kot ni. Oh, 17. Okey, sedia? Oh, 17. Cepat. Ada 27 orang. 10 lagi mana? Jangan tidur. Bangun. Saya buat bising. Biar dia. Bangun. Tak, kena spam. Spam WhatsApp. WhatsApp? Ada apa kat WhatsApp? Spam. Oh, siapa yang spam tu? Kita kena spam baru dia bangun. Oh, ya. Ya. Okey. Baru 18. Okey? Habis dah masa Ustazah. Okey, jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Mula. Sekarang. 10 soalan je. Oh, tu dia. Soalan pertama dah teng-teng. Okey, Cassiopeia. Bagus Cassiopeia. Okey. Oh, Dah. yalah. Ya. Tangkal tu. Ha? Tangkal tu. Tampal? Tangkal. Tangkal tu orang pakai rantai, letak benda yang ada tulis-tulisan dia gulung-gulung, letak. Itulah dipanggil tangkal. Benda-benda yang diletak dekat badan kononnya sebagai kebal. Itu pun boleh dipanggil tangkal. Azimat. Oh. Entahlah. Siapa entahlah ni? Oh, tak tahu tangkal Zimat tu kan. Lagu dia pun kita tak boleh pilih lagu yang solehah sikit. Okey. Oi, susah ke soalan? Ada salah satu pun. Tu dia. Entahlah. Tak ada salah lagi tu. Ya, Azmira nampaknya dah menyelesaikan semua soalan. Cassiopeia tak nak mengaku kalah. Entahlah, cepat sikit entahlah. Wow, Cassiopeia. Yes. Adakah entahlah boleh menggugat? Oh, ya, Ros, cepat Ros. Oh, nangis dah Adam. Apa Adam? Okey, entahlah memang dia akhirnya. Wah, Ros. Tidak mahu mengaku kalah. Cepat. Terbaik semua. Okey. Empat orang nampaknya dah habis. Siap. Ramai dah siap ni. Apa yang susah sangat tu soalannya tu? Yang soalan yang tangkal tadi. Okey, mari kita tengok apa soalan yang susah sangat tu.
Entahlah. Entahlah. Okey. Berapa orang lagi yang tengah progress ni? Okey, cepat. Oh, siapa ni? Shida Gaming. Lambat masuk Shida. Tak apa kita salah hari ni Bila kita salah hari ni kita dapat tahu benda tu, kita ingat sampai mati. Ya. Ros tu mesti Rosha. Okey. Mari kita tamatkan permainan ini. Cepat sikit Shida. Saya bagi 10 saat. Mr. Muhaimin. Ni kalau main 2 kali mesti 9. siapa main 2 kali? 8. 7, 7. 6, 6. 5, 5. 4, 4. 3, 3. 2, 1. Ustazah akan tamatkan permainan ni sekarang. Shida Gaming. dah lah. Sebab masa kita pun tidak mengizinkan. Okey. Tania, Ros. Cassiopeia nombor 3. Entahlah. Siapa entahlah ni? Ya. Saya. Suka buat ni ya. Okey, mari kita tengok apa soalan yang susah sangat tu. Betul ni. Ni apa ni? Maksud syirik dah salah dah? Susah Betul lah Ustazah. Shida Gaming, perbuatan menghina ciptaan Allah. Ni kenapa dia jadi macam ini Tak jawab. Sompat. Okey. Contoh syirik jali. Syirik jali, menyembah matahari salah? Ustazah yang salah ke macam mana ni? Tak, dia ada jawapan lain. Dia tulis kecuali. Oh yelah, kecuali. Yes, betul-betul Ustazah yang ni. Syirik jali bermaksud riak. Riak ni syirik khafi. Apa lagi? Contoh syirik khafi, membuat kebaikan kerana mahukan kecuali. Ingat tu, ni soalan tricky. Kebat. Okey, apa lagi yang salah? Nombor 10. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad. Betul lah. Kan? Apa lagi? Akibat orang yang mengamalkan syirik khafi adalah seperti berikut. Kecuali. Kecuali okey. Lagi? Soalnya asyik kecuali. Dia jadi confused. Satu je. Contoh syirik khafi adalah seperti berikut. Kecuali beribadah hanya di hadapan orang. Ini betul lah. Ini adalah syirik khafi. Ya. Mana yang kata ada tangkal tadi? Contoh syirik jali adalah seperti berikut. Kecuali lupa. Minta doa selain pada Allah. Itu adalah syirik. Jawapan betul dia apa pemegang tangkal. Syirik terbahagi kepada 4, Muhaimin. Aduh, sayangku. Saya cari dekat orang yang betul. Dekat atas itu. Okey. Jawapan dia Mensyirikkan tangkal. Allah. Kat sini. Okey, kita tengok dekat Jawapan dia tangkal lah benda. Question Kita tengok question. Okey, perbuatan hukum mensyirikkan Allah. 2. Syirik jali, bahawa ada yang Tuhan menunjuk-nunjuk. Riak. Okey, tak ada tangkal. Tidak. Syirik khafi. Menyembah. Menyembah berhala menjampi. Okey, bukan. Contoh. Riak, menyembah berhala matahari. Apa? Contoh syirik khafi adalah seperti berikut. Memakai tangkal. Ni. Contoh syirik khafi adalah seperti berikut. Kecuali memakai tangkal, riak dalam ibadah, beribadah hanya di hadapan orang, membuat kebaikan. Jawapannya Memakai tangkal. Ya, sebab memakai tangkal ni adalah syirik jali. Dia adalah syirik yang besar. Memakai tangkal, sah-sah nampak kan? Kita mensyirikkan Allah. Kalau macam riak ni, dia macam tersembunyi sikit perasaan. Beribadah depan orang bukan main baik lagi kan? Slow, elok, tertib dekat rumah. Dalam bilik macam ayam patuk padi. Punya laju dia sembahyang kan. Tomak ninah pun tak ada. Na'udzubillah. Kita tak mau.
Kemudian membuat kebaikan kerana mahukan balasan orang, bukan kerana Allah. Ini dia agak tricky sikit soalan dia. Sebab kita rasa semuanya betul ni kan. Rupanya memakai tangkal ni adalah syirik jali. Okey, akibat orang yang amalkan dapat rahmat. Ni pun betul, kecuali juga. Kena hati-hati dengan soalan kecuali ni. Ada orang dia baca akibat orang yang mengamalkan syirik jali adalah terus dia ambil jawapan. Tak mau. Siapa yang nak duduk UPKK? Siapa periksa petang ni? UPKK? Saya. Habib. Ramai. Aisfah. Ramailah yang periksa kan? Percubaan. Saya percubaan. Oh, percubaan. Jawab betul-betul. Tak apa. Lambat Seram. sikit tak? Ya. Seram. Percubaan yang mana? Dah apalah. Kenapa dah Mia? Tak percubaan yang mana? Soal agama? SRA minggu lepas. Habib minggu ni. SRA dah. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Jadi, mari kita tamatkan kelas kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil sabr. Okey, jumpa lagi esok insya-Allah. Untuk esok Jawi tak ada Google Meet, kita jumpa di GC ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Nak tanya. Terima kasih Zaza. Yang Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Bye. yang masuk sekolah